cadangan pembinaan hospital wilayah di Miri untuk tingkat perkhidmatan kesihatan. Antara laporan semasa dari Bumi Kenyalang. Terus sahaja langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahih. Perancangan membina klinik atau hospital bukanlah satu usaha jangka pendek. Namun Kementerian Kesihatan Malaysia kini sedang menyasarkan untuk mewujudkan hospital wilayah di kawasan utama di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awasoni berkata dalam usaha mewujudkan hospital wilayah, sebuah bangunan baharu sedang dalam pembinaan iaitu di Miri. Begitu juga dengan hospital-hospital, kita mensasarkan dan juga Sarawak telah meletakkan niat ataupun harapan kepada kerajaan agar dapat mewujudkan hospital wilayah bagi Miri dan juga Sibu. Itu adalah pancangan besar dan ini akan mengambil masa tempoh yang agak panjang untuk dicapai. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa sesi walkabout ke Klinik Kesihatan Bandaraya Miri. Tambahnya, usaha itu adalah rancangan penting walaupun ianya mengambil masa yang agak lama untuk dicapai. Namun Miri telah mengorak langkah dengan pembinaan bangunan baharu tersebut, manakala di Sibu, kepakaran dan kemudahan akan dipertingkatkan. Bagi penyediaan kaki tangan perubatan di Sarawak, beliau memberi jaminan untuk menangani isu berkenaan secara konsisten. Malah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad juga telah meneliti perkara tersebut dan menyatakan bahawa kekurangan itu tidak hanya berlaku di Sarawak. Syarikat penerbangan Batik Air merancang memulakan penerbangan bagi laluan baharu antara Kuala Lumpur dan Sibu pada 8 Februari depan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif syarikat tersebut, Kapten Mushafiz Mustafa kepada Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin semasa lawatan kerja Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS ke syarikat penerbangan itu di Ibu Negara baru-baru ini. MOTS menerusi satu kenyataan media berkata penerbangan Kuala Lumpur Sibu akan beroperasi 2 kali sehari dengan penerbangan pertama dari Sibu pada pukul 10.25 pagi dan penerbangan kedua pukul 9.40 malam. Ketika ini terdapat 2 syarikat penerbangan yang beroperasi dari Kuala Lumpur ke Sibu iaitu AirAsia dengan 20 penerbangan setiap minggu dan Malaysia Airlines 10 penerbangan setiap minggu. Datuk Seri Lee juga mencadangkan agar syarikat penerbangan itu mengadakan penerbangan bagi laluan Kuala Lumpur Miri Kuala Lumpur. Beliau mencangkakan akan terdapat banyak perjalanan perniagaan bagi sektor tersebut susulan peningkatan aktiviti perniagaan minyak dan gas selain perpindahan ibu pejabat Shell dari Kuala Lumpur ke Miri. Sementara itu, dalam kenyataan media yang sama, Kementerian Pengangkutan Sarawak turut mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia yang baharu di Putrajaya, Datuk Rospiah Gustaha yang dilantik sebagai Ketua Pengarah JPJ pada Julai 2023. Antara perkara yang dibincangkan adalah mengenai advokasi keselamatan jalan raya, penguatkuasaan, penyampaian perkhidmatan, pendigitalan dan inisiatif yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan dan Sarawak dalam membangunkan industri pengangkutan darat dan logistik di negeri ini. Datuk Seri Lee turut menyuarakan isu yang dibangkitkan oleh Persatuan Bas Sarawak termasuk pengeluaran lesen memandu kelas E, pihak berkuasa kelulusan dan perkhidmatan Puspakom. Isu mengenai pelajar tanpa lesen memandu motosikal yang sah turut dibangkitkan kerana ia melibatkan keselamatan pelajar dan pengguna jalan raya lain. Projek menaik taraf jalan dari Rumah Semena sehingga Rumah 1 Kuala Medalam dan kawasan sekitar Hulu Medamit di Limbang kini dalam peringkat penyerahan tender kepada pihak kontraktor yang dilantik. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata projek bernilai RM49 juta itu penting sebagai jalan perhubungan bagi beberapa rumah panjang, sekolah dan klinik kesihatan. Melihat jalan daripada Medamit terus sampai ke Rumah 1 ini, Jalan Kuala Medalam ini, iaitu tentang projek jiwa murni di bawah KKDW juga. Mudah-mudahan siapa pun juga berjaya nanti untuk melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan betul-betul kompeten untuk melaksanakannya.
Beliau menyatakan demikian di Kuala Mendalam selepas meninjau jalan yang bakal dinaik taraf tersebut. Terdahulu, Dato' Hasbi turut meninjau perkembangan projek tebingan Sungai Medamit yang sedang dibangunkan ketika ini. Beliau yakin projek bernilai RM5 juta itu akan memberi kemudahan bagi penganjuran pelbagai acara sukan air, seterusnya memacu pembangunan Pekan Medamit. Beberapa kemudahan lain diharap dapat disediakan oleh agensi pelaksana di tebingan itu nanti, salah satunya pembinaan rem untuk bot. Projek itu dijangka siap tahun ini. 37 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dalam operasi Ops Selera yang diadakan di premis makanan sekitar Bandar Miri Jumaat lepas. Jabatan itu menerusi kenyataan di Facebook berkata turut ditahan 8 warga tempatan disyaki menggaji warga asing tanpa pas kerja yang sah. Semasa operasi tersebut, 97 warga asing telah diperiksa oleh sepasukan pegawai dari Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak bahagian Miri. Dari 37 warga asing yang ditahan, 36 adalah warga Indonesia manakala seorang warga Filipina. Kesemua mereka ditahan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-1963 dan Perkara 39-B Peraturan Imigresen. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, terima kasih.